Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar tentang satu ayat khabar hari ini. Harap masih kuat, masih sehat, walaupun duduk di rumah dan bapa dan sebagainya. Jadi cikgu malam ni juga nak mengajar tentang tajuk sungai dan juga tasik utama di Malaysia ya. Kita tengok sungai dan tasik-tasik ni banyak kepentingannya ya kepada Malaysia ya. Apa dia sungai? Apakah yang dikatakan sungai ya? Sungai ni ada 3 peringkat ya. Iaitu peringkat hulu ya. Dipanggil peringkat muda, peringkat tengah dan juga peringkat hilir ya. Hilir sungai. Jadi di peringkat hulu sungai ni atau di peringkat muda, awak tengok yang atas ni ya, tengok yang atas ni. Terdapat biasanya di kawasan Tadahan ni adalah kawasan tanah tinggi. Di kawasan contohnya di Sungai Pahang tu, dia bermula di hutan Taman Negara, di Pahang ya, dan berakhir di Laut Selatan contoh. Jadi peringkat hulu ini keadaannya sungainya berbentuk V ya. Sungainya berbentuk V dan arusnya agak deras ya. Arusnya agak deras. Ini dia. Di peringkat hulu. Kemudian kita pergi kepada peringkat tengah sungai. Peringkat tengah sungai ya, bentuknya dah menjadi U ya. Peringkat U, di peringkat U. Ini dipanggil peringkat tengah atau peringkat dewasa ya. Dewasa ya. Dan biasanya dia mengalir mengikut bentuk rupa bumi lah. Dia pergi kawasan yang rendah ya. Dan akhir sekali sungai akan ke peringkat hilir ya. Ini dipanggil peringkat tua ya. Biasanya bentuk sungainya lebih berliku ya. Lebih berliku ya. Kita tengok ada gambar ya. Ada gambar, kita boleh tunjuk ya. Mana sungai yang berliku ni? Ni contoh sungai yang ni berliku berliku. Dan di peringkat hilir ni juga ya, adalah yang panggil di kajian tasik ladap Kalau kita potong kawasan ni, sungai ni lama-lama dia akan bercantum dengan kawasan sini ya. Ini dipanggil tasik ladap ya. Biasanya dia terjadi di kawasan hilir sungai ya. Di hulu sungai tak boleh jadi ya, di hilir sungai saja ya. Okey. Kita balik kepada ada tadi ya. Awak ni contoh tasik ladap Bermula macam ni ya, berliku-liku macam ni. Lama kelamaan apabila semakin terhakis, tebing-tebingnya dihakis oleh aluran sungai, lalu dia bercantum kawasan sini ya. Nampak? Dia dah lurus. Bila lurus, kawasan yang tinggal ini jadi tasik ladam. Nampak? Tasik ni tasik matilah. Ya, tak boleh mana-mana airnya. Okey, sebab arus ataupun aliran sungai telah pun terus menjadi. Okey. Ini kawasan delta Maksudnya kawasan delta Pak. Sungai yang berliku-liku tadi dan hampir dengan lautan, dia jadi delta. Dia jadi banyak cabang. 1, 2, 3, 4, 5 cabang yang ni Okey, sungai telah menjadi cabang-cabang. Dan ini dipanggil delta ni, tanah delta yang ni. Ya, nampak Okey, seterusnya kita kenal kepada sungai-sungai di Malaysia ya. Okey. Kita tengok di Semenanjung dulu ya. Di Semenanjung Malaysia, sungai yang paling panjang ialah Sungai Pahang ya. Lebih kurang 459 km, jauh panjang daripada sini dia mula daripada Taman Negara Pahang ni ke tengah Malaysia ni ya. Ada banjaran tahan di sini ya, dan ada gunung tahan di sini ya. Air di kawasan Taman Negara ni akan mengalir ya, macam saya sebut tadi, di kawasan hilir ya. Bentuk sungai ni bentuk V ya, bentuk V, dan dia mengalir ke tengah Semenanjung ya.
sampai semua tu di negeri Pahang. Ada 2 sungai Mak ni. Satu sungai Pahang, Ini sungai Temeling. Bila sungai Temeling dan juga sungai Tahan ni bercantum dekat sini, di daerah Jeratut ni, Jeratut. Apa ni, adalah sungai pun terus Endau Rupin jauh sangat. Dia keluar di Kuantan. Keluar di Kuantan sini Mak. Keluar di kawasan Kuantan. Okey. Itu Sungai Pahang sepanjang 459 km. Okey, sungai-sungai yang lain ni yang penting-penting seperti Sungai Muda, Sungai Keria, Sungai Kelantan, ini semua sungai-sungai ni adalah kawasan tanaman padi. Dibuat empangan dan dibuat pengairan dan juga untuk untuk kegunaan tanaman padi. Okey. Di Sungai Moha di Johor lah, antara yang panjang Sungai Moha. Di Sungai Johor. Sungai Johor ni bermula daripada Teluk Penyengat sampailah ke bandar Kota Tinggi di sini. Ini banyak sejarah ni. Dulu zaman peperangan Aceh, Johor dan juga Portugis ataupun Belanda 3 penjuru, peperangan 3 penjuru. Ibu negeri Johor berpindah-pindah daripada Teluk Penyengat, Lukut sampailah ke Kota Tinggi sebab berperang pada masa tu. Okey. Ini Sungai Moha, ini Sungai Bernam. Sungai Bernam ni terletak di sepadan Perak dan juga Selangor. Ini kawasan tanaman padi yang penting. Okey, kalau kita tengok kat sini, sungai yang kedua panjang di Semenanjung ialah Sungai Perak, sepanjang lebih kurang 400 km. Dia bermula daripada sini, empangan Temenggor ni, Tasik Temenggor ni, di Tasik Temenggor di sini sampailah mengalir ke Sungai Perak sepanjang ataupun sejauh 400 km. Okey, Tasik Temenggor. Nanti kita cerita pula pasal Tasik, apa benda Tasik ni, apa kepentingan dia. Okey. Apa lagi? Sungai Keria, Sungai Muda. Ini semua kawasan di Kedah. Kawasan di Kedah, kawasan tanaman padi. Jadi sungai-sungai ini memegalkan air untuk sawah-sawah padi. Okey, kita tengok di Sabah dan juga Sarawak. Okey. Di Sarawak terdapat satu batang sungai dipanggil Sungai Rajang sejauh 563 km dan merupakan sungai yang terpanjang sekali di Malaysia. Dia bermula di Banjaran, iaitu Banjaran Tama Abu, nama dia Banjaran Tama Abu, dan juga Pergunungan Iran. Nama pelik Pergunungan Iran. Okey, Banjaran Tanah Abu, Pergunungan Iran. Jadi Sungai Rajang ini bermula daripada tanah tinggi inilah, kedua banjaran ni, dan mengalir sepanjang 563 km, merentasi negeri Sarawak, dan berakhir di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Okey. Kemudian di Sarawak, di Sarawak ada satu lagi sungai yang panjang juga, melebihi daripada sungai di Semenanjung, iaitu Sungai Kinabatangan. Itu dia, Sungai Kinabatangan. Kalau kita nak pergi sini, kita kena turun di Sanakan, dan sejauh lebih kurang 70 km baru sampai ke Bukit Karam, Bakat Bukit Karam, dan kita menyusul menggunakan bot untuk masuk ke dalam Sungai Kinabatangan ni. Di situ kita boleh tengok monyet Belanda lah, monyet yang hidung panjang tu kan. Okey, dan di situ Sungai Kinabatangan ni penting pada masa dulu untuk pembalakan, iaitu kayu-kayu balak diangkut ataupun dibawa keluar melalui Sungai Kinabatangan ni. Tapi sekarang ni kayu balak, hutan balaknya dah habis dan diganti dengan tanaman sawit,
Jadi sepanjang kinabatangan ni, terutamanya di bahagian tengah dan juga bahagian hilir, telah ditanam dengan tanaman kelapa sawit lah, ya. Okey, yang lain-lain tengok ada Sungai Labuk, ada Sungai Sugut, ya. Sungai Sugut, ini Sungai Padas. Okey, Sungai Padas ni terkenal dengan eko pelancongan, iaitu white water rafting, ya. Sungai Padas ni, ini adalah sungai yang arus deras, ya. Memang di Malaysia ni, kalau yang terkenal sekali ialah Sungai Padas lah. Kalau nak cuba boleh lah, ya. Nak cuba boleh untuk white water rafting yang ekstrim, ya. Okey. Kemudian kita ada Sungai Limbang. Sungai Limbang ni berhampiran dengan Brunei, ya, dan juga Sungai Baram. Ni Sungai Baram dalam batu bersambung dengan Sungai Limbang. Ini kawasan Miri, ya. Miri ni berhampiran dengan Kuala Belait lah. Ni. Kemudian ada Sungai Lupar. Baik, Sungai Lupar. Jadi itulah sungai di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi kita tengok di sini, sungai-sungai di Sabah dan juga Sarawak lebih panjang, berbanding dengan sungai di Semenanjung, Jadi sungai terpanjang, kalau soalan, sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang. Yang kedua terpanjang Sungai Kinabatangan, ketiga Sungai Pahang, dan keempat Sungai Perak. Okey. Itu cerita tentang sungai-sungai, ya. Sungai-sungai di Malaysia, ya. Okey, seterusnya kita tengok apakah kepentingan sungai kepada Malaysia. Apa penting dia? Okay, yang pertama sekali kita tengok gambar ni dulu. Okey. Baik, ini ialah ampangan bakun, Tiganya ialah untuk menjana hidroelektrik, menjana kuasa elektrik ataupun hidroelektrik, iaitu memberikan tenaga elektrik ke seluruh Sarawak, dan juga ke semenanjung Malaysia. Sepatutnya dibekalkan ke semenanjung Malaysia sebahagian ni, Jadi itu ampangan bakun, Gambar lagi, tengok gambar lagi. Baik, ini cikgu contoh bagaimana bagaimana ampangan dan ditukar kepada tenaga kuasa elektrik hidro, Baik, yang ini adalah ampangan, Ampangan biasanya dibuat daripada timbunan batu dan juga konkrit ni. Timbunan batu dan konkrit, Bila air dah penuh, air penuh, air tadi akan disalurkan melalui satu saluran yang membawa kepada turbin, turbin ataupun turbine, dan memusingkan kipas ni, Kipas ni akan menghasilkan elektrik, dan disalurkan kepada pencawang ni, power lines, Okey. Ini tempat air keluar. Air keluar ni akan keluar di sungai lah, turun ke sungai, Kawasan biasanya dam ni kawasan tanah tinggi jugalah. Kawasan tanah rendah tak boleh buat dam, sebabnya air tak banyak lah, dan juga air tu tak kuat untuk lalu ni, untuk menghasilkan elektrik ataupun untuk memusing atau memutarkan turbin ataupun turbine tadi. Okey, seterusnya kepentingan air adalah untuk gambar lagi, ni tulis di gambar ni, untuk eko pelancongan lah. Ini salah satu aktiviti, iaitu white water rafting, nampak, kepentingan eko pelancongan, Baik, kalau di dekat-dekat dengan Kuala Lumpur ni, yang terkenal ialah Kuala Kubu Baru, Kuala Kubu Baru, kita boleh raft selama lebih kurang 2 jam, 2 jam daripada Sungai Kuala Kubu tu, dan berakhir di kawasan okey, kita tengok lagi. Ni, ini pun
untuk air terjun untuk ekor pelancongan lah. Seperti kan. Okey. Baik, inilah empangan cenderuh Kemarin cenderuh macam saya sebut tadi, empangan-empangan ini kadang-kadang bukan hanya untuk mengalirkan hidroelektrik, tetapi juga sebagai sumber pengairan untuk tanaman padi macam empangan muda di Kedah Okey, itu adalah untuk pengairan sawah padi Selain itu juga untuk kegunaan domestik, iaitu air tadahan tadi, air di empangan tadi disalurkan ke rumah untuk kegunaan domestik Contoh yang dekat sinilah empangan Kelangit Dam Kelangit dekat saja Dan sungai juga dijadikan sebagai sempadan atau sempadan semula jadi Contohnya antara Malaysia dengan Thailand dipisahkan oleh Sungai Kolok Kalau di Thailand dia panggil Sungai Kolok Di Malaysia dia panggil Sungai Kolok Jadi sempadan yang memisahkan pada antarabangsa lah Malaysia dan juga Thailand Okey, yang memisahkan negeri pun ada. Contohnya Sungai Bernam dia memisahkan antara Perak dengan Selangor Seberang sana Perak, seberang sini Selangor Kemudian sumber protein biasanya sungai dan juga tasik ni adalah kenal dengan ikan jadi ikan-ikan air tawar. Jadi ikan-ikan air tawar ni kegunaannya lah untuk sumber protein kita contohnya ikan air tawar seperti ikan lampam, tilapia, patin, kelawat dan juga kelah Okey, sungai juga digunakan sebagai sistem pengangkutan. Okey, kita ada gambar lah. Kita ada gambar pula. Ada dia. Ada gambar ni dia. Okey. Ni dia. Ini bot ekspres walaupun di sungai, nampak cantik bot dia, dipanggil bot ekspres Ini di Sarawak bot ekspres ni terkenal di Sarawak. Okey, kalau tengok feri ni macam feri Langkawi nampak Okey, bot ekspres ni akan merentas sungai di Sarawak sebagai sistem pengangkutan ke bandar Okey, dari satu bandar ke satu bandar, di kawasan kampung ke bandar Okey. Contohnya Sungai Rajang ia dapat dimudiki hingga ke Kapit Kapit ni bandar lah, bandar di kawasan pedalaman Sarawak bukan pendalaman pedalaman Sarawak Kalau pendalaman tu lain pendalaman maksudnya kita dalamkan lubang ni pedalaman kawasan yang jauh daripada bandar lah masuk ke dalam itu pedalaman Sarawak Kapit, bandar Kapit Okey, itu antara kepentingan sungai dan juga tasik ataupun kepentingan sungai Seterusnya tasik Okey, kita tengok tasik. Jadi habis bab sungai, kita tengok tasik pula Habis sungai, kita tengok tasik. Ada tak gambar tasik? Oh ni saya nak lupa nak tunjuk ni Sungai Kulu ni saya cakap tempat rafting yang murah tu RM60 ni Sungai Kulu di Sabah Okey, kalau nak rafting dekat Kuala Kubu RM180. Sama juga di Sungai Kuping, sama juga RM180 Di sini RM60 saja Sungai Kulu. Okey, kita tengok lagi tasik ada tak juga ada gambar tasik ke tak? Ada gambar tasik ke tak ni? Inilah tasik besar lah macam ni kita tunjuk tengok daripada atas tasik ke ni di Malaysia ni tasik yang paling besar sekali ialah tasik Kenji
Tapi kalau empangan bakun tu siap seperti yang asal, dia akan jadi tasik yang terbesar. Tapi saiz bakun telah dikecilkan, bahkan oleh kemelesatan ekonomi pada masa itu, saiz tasik bakun tu telah dikurangkan. Okey, jadi dia saiz dia kecil sikit lah, ya. Ini tasik kenyir. Tasik kenyir ni besar, luas, ya. Tengok, dia sepadan Terengganu, dan juga Kelantan, Terengganu dan juga Kelantan, ya. Okey. Apakah kepentingan tasik, ya? Okey. Kepentingan tasik ni untuk eko pelancongan juga, untuk rekreasi dan juga bertempat pelancongan, ya. Okey. Contoh-contoh tasik yang lain seperti yang pelancongan lah, tasik Cili, ya, tasik Bera, tasik Kenyir, tasik Titiwangsa, tasik Putrajaya. Yang awak tengok dekat ialah tasik Titiwangsa, ya. Itu tempat rekreasi lah, ya. Rekreasi. Dan tasik Kenyir ni lebih kepada tempat pelancongan lah, ya. Kita boleh naik boat house, duduk dalam boat tu, dan boleh ada semualah facilities, bilik, dapur dan sebagainya untuk memasak, Anda boleh tidur dalam tu dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat, duduk dalam boat house tu, Okey. Selain daripada tasik ni ialah tasik Banding, ya. Tasik Banding terletak di Perak, Okey, itu juga tasik eko pelancongan juga, ya. Okey. Macam saya sebut tadi, kegunaan tasik adalah untuk membekalkan air. Saya sebut tadi empangan Langgit, untuk membekalkan air di Kuala Lumpur, Penyediaan kuasa hidro, kepentingan tasik. Dan juga sama juga banyak sungai sumber protein, menjadi sumber protein, menggunakan ikan air tawar, Bagi contoh tasik Bera, Tasik Bera ni tasik semula jadi, tasik semula jadi yang terletak di Pahang, Apa beza tasik semula jadi dan juga tasik empangan, Okey. Tasik semula jadi bukan dibuat daripada empangan, dia memang asal, memang dah macam dah luas macam okey. Tapi tasik empangan ni adalah tasik buatan manusia, tasik buatan manusia, di mana sungai ataupun sungai yang telah tinggi kawasan lagi akan diempang airnya, dan airnya bertakung dan airnya meluas, air bertakung menjadi tasik, itu tasik buatan, Tapi tasik sini ialah tasik semula jadi, baik. Jenis-jenis spesies ikan yang kaya di tasik Bera ni, tasik Bera betul ini. Tasik Bera dan tasik sini ni sama tasik semula jadilah, seperti ikan keli, ikan baung, ikan haruan, lampam, sebarau, ini jenis ikan di tasik sini, Okey, itu ada 1, 2, 3, 4 kepentingan tasik. Yang pertama saya ulang balik, untuk kegunaan domestik, air dia untuk air basuh baju, basuh makan, untuk makan dan sebagainya lah, Yang kedua untuk rekreasi dan juga pelancongan, macam saya sebutkan tadi. Seterusnya untuk penjanakan kuasa elektrik hidro, Seterusnya yang terakhir, yang keempat ialah sebagai sumber protein. Itu kepentingan tasik dan juga sungai di Malaysia. Okey. Baik, secara imbasannya ataupun secara rangkumannya kita boleh rumuskan, kepentingan saliran di Malaysia terdapat dua, satu sungai dan juga satu lagi ialah tasik, Sungai-sungai dan tasik di Malaysia, Sungai Pahang, Sungai Pahang, saya ulang balik, Sungai Pahang adalah sungai yang terpanjang di sepanjang Malaysia. Sungai Kinabatangan terpanjang di Sabah. Sungai Rajang terpanjang di Malaysia, atau di Sarawak dan juga di Malaysia, Tasik semula jadi ada 3 contoh: tasik sini, tasik Bera dan juga tasik Longan Bulut, Logan Bulut. Ini di Sabah dan juga Sarawak lah, Tasik buatan contohnya tasik Kenyir, tasik Temenggur, Okey. Baik,
Sungai tadi ada 3 jenis peringkat. Peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir sungai. Okey, kepentingan sungai dan tasik di Malaysia: satu, sebagai sumber perairan; kedua, sebagai sumber protein; tiga, sebagai sepadan semula jadi; yang keempat, untuk kegunaan domestik; yang kelima, sebagai pengangkutan dan juga untuk perhubungan. Macam di Sarawak saya sebut tadi, Sungai Rajang ada Boat Express, jana kuasa elektrik, rekreasi dan pelancongan. Okey, tasik pula sumber protein, kegunaan domestik, jana kuasa elektrik dan juga rekreasi dan juga untuk pelancongan. Baik, itu saja untuk tajuk saliran tasik dan juga sungai di Malaysia. Okey, saya harap awak rujuk jugalah buku teks dan juga video yang saya bekalkan tu awak tengok. Video yang saya bekalkan awak tunjuk balik. Nanti cikgu akan berikan soalan. Cikgu akan berikan soalan. Harap awak boleh jawab lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.